Sebagai seorang pelajar elektif rangka bentuk dan teknologi, saya dan rakan-rakan perlulah menitik beratkan aspek-aspek peraturan bengkel bagi mengelakkan sebarang kecederaan yang tidak diinginkan setiap kali ingin masuk atau keluar daripada bengkel. Selain itu, aspek kebersihan dan keselamatan yang terdapat di dalam bengkel juga perlu dipatuhi sama ada sebelum atau selepas waktu kelas. Berikut menunjukkan gambar proses saya dan rakan-rakan membersihkan bengkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Tengku Nurul Sofia binti Tengku Egasi. Saya daripada Unit Bahasa Melayu 1 PSMP Jun 2022. Saya juga merupakan salah seorang pelajar daripada elektif reka bentuk dan teknologi iaitu RBT. Jadi, dalam kursus ini iaitu RBTS 3433 Asas Amalan Reka Bentuk dan Teknologi, saya telah ditugaskan untuk menghasilkan satu produk yang menggunakan elemen elektromagnet. Oleh itu, saya akan terangkan serba sedikit bagi proses merancang produk saya. Dalam tugasan ini, saya telah diajar oleh pensyarah yang bernama Encik Aimi bin Syaiz. Beliau telah mengajar, membimbing dan memberi panduan kepada saya dan rakan-rakan dengan begitu jelas sehingga kami dapat menghasilkan produk kami sendiri. Baru-baru ini, beliau telah membawa satu bahan yang boleh membantu kami bagi mencukil idea bagi produk tersebut. Bahan-bahan mechanical gas elektrik dan solar begini 3D kita boleh saya naikkan dulu jadi apa? Kotak Mengasah dia punya bakat. Buat 3 jenis perbezaan bentuk, perbezaan fungsi juga. Jadi kesimpulannya, produk ini sangat membantu, berfaedah dan sebagainya. Produk ini juga boleh memberi panduan kepada kita untuk mencipta produk kita. Untuk jadi projek lah. Kan daripada hasil kita buat video kepada produk yang physical punya. So dia punya, daripada hasil kita buat benda ni, kita tahulah apa tambah lagi, apa lagi yang kita boleh ubah lagi. Daripada produk tersebut, saya dapat menghasilkan satu produk yang begitu bernas bagi saya, iaitu robot vacuum cleaner. Robot vacuum cleaner ini, saya menggunakan elemen elektromagnet yang boleh menggerakkan produk tersebut. Bagi menghasilkan produk ini, saya telah pergi ke salah sebuah kedai yang telah disyorkan oleh pensyarah saya, iaitu kedai Chong yang menjual pelbagai barangan elektronik. Hal ini bertujuan untuk membuat survey atau mengumpul maklumat yang boleh dibuat bagi produk saya. Ada jap. Satu set kan? Dan tadi yang nombor 2 ni aku pun tak tahu. Kena tadi saya tengok dapat nombor dia ada Arduino Uno, ada Uno R3, and then dia ada ini apa, Uno saja. Hello. Apa ni? Ini foto sensor. Foto sensor dia macam okey. Putih dengan hitam dia tengok. Ada tempat, mungkin tempat putih, dia tak jalan. Dia patah balik lah. Oh, tempat yang licin je lah untuk dia sejuk benda tu. Bukan sedut, dia itu dia punya jalan. Dia ikut jalan, dia ikut jalan. Dia ikut jalan bila ada macam line putih, dia akan ikut tu putih.
macam you buat mutate, putih kan? You tarik belok-belok ke, pusing ke, dia akan ikut macam tu je. Macam tu. You kena set lah, bukan guna. Set dengan set. Sebab kat sini dia guna tekan-tekan. Sebenarnya nak guna remote. Kalau remote biasa guna apa? Untuk letak kat situ. Remote you boleh IR loh, guna IR remote. Tapi remote tu dia kena tahu program. Dia boleh pasang, Arduino ni boleh pasang semua-semua. You mau tambah, you kena buat setting. You tahu kan? Dia masuk komputer, dia ada dia punya Tak tahu. kurungan lah, ABC dah, question mark macam tu dia Tengok tukuk. kan? Tapi lah ni kan yang tu yang Dia biasa kena- guna tu yang robot punya. Dia you boleh Google search lah macam mana buat dia setting. Nak bahan. Oh, wayang-wayang ni dah ada kan? Bateri. Semua ada. Ada tu semua. Cuma bot tadi atas tu I tak pasti tu apa benda lah. Tu guna ni pula. Bukan guna ni pula. Betul bot ke yang ni? Oh, yang ni kan? Sama lah ni. Ada guna? Yalah Arduino ni. Di dalam tu? Dalam tu ada bot ni. Untuk dia letak habuk-habuk semua tu. Oh ni kipas. Kipas ada. Dalam tak ada bot leh. Kipas je. Kipas roda dan bateri. Ni volume. Ini volume untuk dia cepat kurang macam tu. Kau tengok Lepas tu dia guna dia punya bulat tu pun dia bukan guna otak. So dia kena kotak je macam tu. Dia rasa lah. Kalau ini memang dia masak lah. Kalau kotak ni beng macam tu. Tu. Sebab dia punya kotak senampak dia macam tak kukuh. Dia macam letak je. Tak letak lah dia buka macam tu. Kalau yang tu sama. Kena tambah kayu sikit tu. Kalau you mau kuku boleh tambah kayu. Sate stick tau. Boleh tambah lah. Ada glue kan. Glue. Kalau you boleh pergi buat ni akrilik, mestilah okey. Tapi akrilik you kena buat lubang. Bukan senang lah pada saya. Kalau kotak ambil pisau potong. So dia letak jadi tu keliling dia lah. Jadi kalau letak. You glue kan. Macam mana ke you bawah you bagi macam ni. Melalui handphone you control dia, download app. So dia dua benda lah. Dia boleh gerakkan benda tu and then yang tu juga. Kalau tak ada ini, dia jalan saja. Ada function tapi tak ada otak lah. Dia jalan saja. Macam tu. Macam kamera, dia ada wifi. Bila dia connect wifi, kita even dekat luar kita pun boleh view. Dia ada wifi, dia ada SD card. Dia ada memori lah. Ini you boleh tambah memori. Macam tu lah. Kena tambah-tambah bahan-bahan lah. So maksudnya kalau nak guna untuk vacuum, just guna satu je lah kan? Ni atau you tengok you mau function banyak, you kena tambah-tambah lah. Macam tadi dia ada mata-mata kan? Dua biji tu. Itu untuk tengok jalan. Dia akan ikut jalan macam tu. Bila Oh, saya hiasan punya bukan kan? dia bukan hiasan. Dia kalau letak macam 6 biji, dua tempat, 3 tempat lah, dua. Nampak ada keliling. Sekeliling kerana apa? Dia bila sampai tangga kan sudah jalan sudah tak ada kan? Dia nampak lain, dia akan patah balik. Itu dia punya otak cakap, ni sini tak boleh jalan, dia patah balik lah. Ni semua mau guna ni control. Dia mau key in kan dia tekuk. So untuk kepada telefon pula ada kod dia pula guna. Ini telefon tak boleh. Telefon hanya boleh control. Kalau mau key in, mau otak dia ada masuk ni, itu data information kena komputer. Dia ada ini kabel, you sambung komputer. Dan you masukkan apa yang you nak. You mau dia smart, mau dia intelligent. Kalau mau dari dia- telefon? Tak boleh. Tak ada kata boleh? Yang tu. Itu untuk kontrol. Telefon hanya untuk kontrol Guna. saja. Okey. Tapi untuk Maksudnya isi, kontrol guna apa? kontrol Guna app jugalah. app. Kita tengok Ini satu hal lah. One way. Ini ialah two way. Yang you nak two way. Atas dan bawah. Ada yang satu way. Tengok you buat apa lah. Ni buat apa. Roda. Ni berapa? RM6 lah ni tak salah. Yang ni? Ini RM4. Confused nak buat apa sekarang ni? Video
Daripada hasil tinjauan tersebut, saya dapat mengenal pasti bahan-bahan yang boleh digunakan bagi menghasilkan produk saya, iaitu produk robot vacuum cleaner. Selain itu, saya juga mendapatkan pendapat ataupun bimbingan daripada keluarga saya, iaitu ibu bapa saya, bagi mengukuhkan lagi produk saya tersebut. Jadi bahan-bahan tersebut saya dapatkan di aplikasi Shopee ataupun di kedai Chong itu sendiri. Jadi ini antara barang yang saya beli di aplikasi Shopee. Roda dan juga sekali dengan motor dia. Dia punya rupa bahan-bahan yang saya dah beli. Yang pertama ialah Arduino Uno. Apa fungsi Arduino Uno? Sebagaimana kita ketahui, dengan sebuah microcontroller, kita dapat membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika, dan fungsi Arduino Uno ini dibuat untuk memudahkan kita dalam melakukan prototyping, memprogram microcontroller, membuat alat-alat canggih berbasiskan microcontroller. Jadi, bahan ini sangat bersesuaian dengan produk yang saya ingin hasilkan. Atau dalam arti kata lainnya, bahan ini boleh menghubungkan antara sesuatu komponen seperti motor dan juga bateri. Selain itu, bahan yang kedua ialah ultrasonic sensor digital measuring module, iaitu salah satu electronic device yang berbentuk dua mata. Bagi menghasilkan produk saya ini, saya menggunakan sebanyak 3. Selain menjadi salah sebuah hiasan bagi produk saya, ia juga berfungsi sebagai alat pengukur jarak dan waktu bagi sesuatu objek. Dengan memancarkan ultrasonic sound wave dan menukar sound yang ditimbul kepada signal elektrik. Dua komponen utama yang terdapat pada ultrasonic sensor adalah transmitter dan receiver. Transmitter berfungsi memancarkan bunyi menggunakan piezoelectric crystal, dan receiver pula akan menerima bunyi yang dihantar semula patulan daripada objek yang dikesan. Berikut merupakan gambar contoh sambungan bahan ini pada litar. Jadi bahan ini begitu bersesuaian dengan produk saya yang menggunakan banyak pergerakan bagi menyedut segala habu-habu. Seterusnya, bahan ketiga yang saya guna ialah Arduino Motor Driver Shield Control, iaitu L293D. Ia merupakan salah sebuah motor driver untuk Arduino yang mengendalikan 4 motor DC sekaligus bersesuaian dengan produk seperti kereta dan juga produk saya yang menggunakan banyak motor. Antara fungsi bahan ini ialah ia dapat mengontrol motor berputar mengikut arah atau lawan arah jam, serta dapat mengontrol kecepatan putar motor tersebut. Jadi ia sangat bersesuaian dengan produk saya. Berikut merupakan antara komponen yang terdapat dalam motor driver shield control ini. Begitu banyak ia dia punya komponen. Seterusnya, bahan gear motor smart car robot yang berwarna kuning, iaitu komponen tayar dan juga gear yang kebiasaannya diletakkan di kedua-dua belah sisi produk. Jadi, ia boleh menggerakkan produk saya ke depan dan ke belakang setiap sudut. Bukan itu sahaja, saya juga menggunakan mini switch on-off yang boleh memutuskan litar elektrik atau menghentikan aliran arus elektrik. Jadi, ia boleh memudahkan pengguna untuk menggunakan produk ketika waktu yang diperlukan sahaja. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa motor yang berbobot 3 hingga 6 V yang berfungsi menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Jadi, ia boleh digunakan untuk menggerakkan produk saya. Bahan yang seterusnya ialah beberapa jenis kabel Arduino yang boleh menyambungkan data atau menyambungkan ada sesuatu komponen. Bukan itu sahaja, saya juga menggunakan bahan seperti remote control yang berfungsi untuk memudahkan pengguna untuk menggunakan produk saya. Sebagai contoh, mereka boleh menggunakan produk ini
menggunakan produk saya iaitu robot vacuum cleaner hanya dengan menggunakan remote control sahaja tanpa perlu menekan apa-apa. Selain itu, terdapat juga Bluetooth yang boleh dihubungkan dengan telefon pengguna. Jadi, pengguna hanya perlu mendownload aplikasi yang tertentu untuk menghubungkan dengan Bluetooth ini. Namun begitu, atas faktor-faktor tertentu, kedua-dua bahan ini saya belum pasti sama ada saya akan menggunakannya ataupun tidak. Jika ia bersesuaian semasa proses pembinaan produk, saya akan menggunakan bahan-bahan ini dengan sepenuhnya. Bateri ialah sumber kuasa elektrik yang boleh menjana peranti elektrik seperti lampu dan vacuum elektrik. Jadi saya menggunakan bateri yang bervot 3.7 sebanyak 2 biji bersertakan dengan bekas untuk letak bateri. Bukan itu sahaja, saya juga menggunakan satu kipas yang dibeli di kedai Chong. Ia berfungsi untuk membantu produk saya bagi ataupun mempercepatkan proses menyedut habuk dalam produk saya ini. Saya akan menggunakan satu helai emas untuk disambungkan pada kipas ini. Jadi, proses untuk menyedut habuk itu akan lebih mudah. Dalam proses merancang produk saya ini, saya juga menerapkan elemen kita semula dengan menggunakan beberapa kotak yang terpakai bagi merangka produk saya iaitu robot vacuum cleaner. Hal ini akan menjimatkan kos bahan saya kerana saya tidak perlu mengeluarkan sebarang wang ringgit bagi membeli rangka tersebut. Bukan itu sahaja, saya juga dapat memanfaatkan bahan-bahan yang terdapat dalam bilik saya. Sebagai contoh, saya juga menggunakan satu bekas polystyrene bagi dijadikan sebagai satu tempat simpanan habuk-habuk tersebut. Selain itu, daripada elemen ini juga, saya dapat membantu negara kita bagi menjimatkan penggunaan barang-barang yang tidak perlu ataupun yang perlu. Bukan itu sahaja, ia juga dapat menjamin kelestarian alam sekitar di negara kita. Seterusnya, jika dilihat pada elemen pemindahan tenaga juga, dalam produk saya ini juga menerapkan pemindahan tenaga ini, iaitu sebagai contoh dengan menggunakan bateri ataupun motor. Jika dilihat pada video ini, dengan menggunakan bateri sahaja boleh menggerakkan kipas. Selain itu, sekiranya menggunakan motor juga, ia boleh menggerakkan beberapa bahan yang saya gunakan dalam produk. Antaranya ialah tayar dan juga sebagainya. Berikut merupakan lakaran yang saya buat bagi menghasilkan produk saya. Ini lakaran pertama di mana saya hanya menggunakan satu sensor sahaja. Seterusnya, lakaran kedua, saya masih lagi menggunakan satu sensor tapi menambah satu ruangan di atas bagi memudahkan pengguna meletakkan barang. Dan akhir sekali, lakaran ketiga, saya menambah sensor sebanyak 2. Jadi jumlah sensor yang saya guna ialah 3. Di hadapan satu, di kiri satu, di kanan satu. Dan pada kotak ini juga saya tambah dengan corak-corak bergaris bagi menaikkan lagi dia punya bentuk produk. Bukan itu sahaja, saya juga merangka bahan-bahan yang terdapat di dalam produk ini, seperti ini litar. Seterusnya, ini bahagian dalam produk ini. Seterusnya, ini bahagian luar, itu tayar. Dan itu sahaja. Berikut merupakan jumlah kos bagi menghasilkan produk saya ini. Setiap produk yang dihasilkan semestinya akan beri impak kepada pengguna. Jadi, apakah impak yang boleh diterima oleh pengguna daripada produk saya ini? Antara impaknya ialah kemudahan penggunaan, iaitu kemudahan remote control, Bluetooth yang berkaitan dengan telefon dan juga switch on off. Jadi ia semestinya akan memudahkan pengguna kerana mereka hanya perlu membiarkan produk saya ini bergerak dengan begitu sahaja. Selain itu, produk saya ini juga dapat menjimatkan masa mereka. Berbanding dengan melakukan kerja secara manual, dengan menggunakan produk ini juga boleh menjimatkan masa mereka. Mereka tidak perlu lagi membuat secara manual, menggunakan tenaga mereka, titik peluh mereka untuk membersihkan rumah
Jadi dengan menggunakan produk ini saja, ia akan menjimatkan masa mereka. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang sudah rumah di luar sana. Jadi dengan menggunakan produk ini, ia akan menjimatkan masa mereka serta mereka dapat meluangkan masa mereka dengan keluarga. Di samping itu, produk saya ini juga dapat menjimatkan tenaga pengguna di luar sana kerana kebanyakan bahan-bahan yang saya gunakan ialah bahan yang boleh dicas semula. Jadi pengguna tak perlu risau untuk memikirkan wang, untuk membelikan bahan baru. Jadi dengan bahan yang saya buat itu, mereka dah boleh cas semula. Jadi dapat disimpulkan bahawa produk saya ini begitu berguna kepada mereka, kepada pengguna di luar sana. Jadi dapat disimpulkan bahawa produk saya ini begitu bersesuaian dan berguna kepada pengguna di luar sana. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang suri rumah ataupun pelajar yang menetap di kolej. Jadi dengan menggunakan robot vacuum cleaner ini, ia akan memudahkan mereka urusan harian mereka untuk membersihkan bilik, membersihkan ruang lantai dan sebagainya.
Assalamualaikum semua. Jadi inilah produk saya yang telah saya hasilkan, iaitu robot vacuum cleaner. Jika anda lihat di sini, saya telah meletakkan 3 sensor, 1, 2 dan juga 3. Dan di sini juga ada tayar, 2 tayar untuk menggerakkan vacuum ni lah. Tidak dilupakan juga, di hadapan ini saya letak sesuatu box di mana semua pengguna boleh meletakkan barang di dalam ini. Open ni. Bagi contoh, pengguna boleh meletakkan remote, control, just buka sahaja dan dia letak dalam ni. Jadi, robot vacuum cleaner. Jadi saya akan membuat pengujian bagaimana pendapat pengguna, pendapat kawan-kawan saya. Jadi feedback okey ke tak produk ini daripada aspek keselamatan, keselesaan dan juga SWOT. Okay? Okay, hai, Assalamualaikum. Jadi hari ini saya nak buat pengujian dengan bertanya pendapat terhadap pengguna, iaitu kawan saya sendiri. Apa pendapat dia berkaitan dengan produk saya ini? Okay, jom kita tanya. Hai, Assalamualaikum. Okay, ini Fariha. Salam. Okay, Fariha, hari ini saya nak tanya awak berkaitan dengan produk saya ni. Okay, daripada aspek keselamatan, keselesaan dan juga aspek SWOT. Jadi saya nak tanya awak lah, pendapat awak boleh ke? Boleh je. Okay, ini produk saya. Tahu tak apa nama dia? Namanya apa? Macam robot yang vacuum tu. Ini robot vacuum cleaner. Jadi, betul. Jadi saya nak minta pandangan awak, feedback awak. Apa awak rasa bila awak lihat produk ini? Dia nampak unik, comel. Lepas tu dia kan robot vacuum. Jadi dia boleh membantu kita untuk mengemas-ngemas bilik ke. Lagi-lagi saya sebagai student, Betul. mestilah saya ada banyak kerja nak buat. So jadi macam malas nak buat kerja. Kan, buat saya Kerja, pun lagi. bersih rumah. Jadi dengan adanya robot vacuum ni dapat membantu saya dan kita semua untuk mengemas bilik ke, rumah ke. Betul. Okay, seterusnya. Okay, Fariha, saya nak tanya awak soalan kedua. Okay, apa pandangan awak daripada aspek keselamatan? Daripada aspek keselamatan, apabila saya sentuh atas permukaan ni, dia licin je. Dia tak ada ciri-ciri yang berbahaya. Kat belakang pun sama juga. Bila sentuh ni dia licin je. Lepas tu dia punya tayar pun sama, tak ada yang macam bahaya-bahaya untuk kita guna. Tak mahal boleh kalau dekat rumah kan, ada kecil-kecil ke apa kan? Betul? Nanti orang akan sentuh benda ni lah, lepas tu kena kat dia orang lah. Betul, merisaukan. Jadi tak mahal pula, awak dah adik tak? Ada? Ada, jadi awak akan risau lah kan? Tapi adik saya dah besar dah. Dah besar dah. Jadi tak baik-baik dah. Tapi kalau waktu suri rumah kat luar sana ke apa kan? dia ada kerana. Jadi kalau ada anak kecil ke apa kan, tak risau lah. Risau lah juga. Betul-betul. Jadi berguna lah untuk pengguna luar sana. Ya, sangat berguna sebab dia macam unik, comel je. Okay, seterusnya soalan ketiga pula. Saya nak tanya daripada aspek keselesaan. Daripada aspek keselesaan dia, kita vacuum ni kita boleh masuk kat tempat-tempat yang besar, nak bersihkan ruang bawah katil ke, dia boleh masuk lah. Dan Bawah meja study kan boleh? bawah meja study pun boleh sebab dia ni besar. Lepas tu kalau dia guna permukaan yang besar pun boleh masuk. So tadi kalau ikut saiz dia punya saiz tu memang muat kat katil? Muat. Bawah katil tu muat? Ya, muat. Kan? Tapi kalau yang tempat-tempat yang kecil tak boleh lah. Jadi itu kelemahan sedikit lah. Okay. Daripada apa yang awak kata tadi, aspek kelemahan dia kan. Jadi saya nak tanya lah daripada pandangan awak mengenai aspek SWOT. Iaitu kelemahan, kekuatan, peluang dan juga ancaman. Okay, apa pendapat awak, Fariha, mengenai produk ini? Daripada aspek kelebihan, kita boleh membantu kita nak kemas rumah ke. Kalau kita malas, kita just ambil ni tekan remote ni, lepas tu kita boleh guna je nak bersih-bersih. Betul, sebab saya punya produk ini ada 3 kelebihan. Yang pertama, kita boleh connect dengan guna switch sahaja. Yang kedua, kita ada kemudahan yang kedua? Bluetooth dengan telefon sahaja. Okay, yang ketiga pula kita boleh connect dengan remote. Dalamnya ada remote. Okay, seterusnya daripada aspek kelemahan pula. Kelemahan dia seperti yang saya cakap tadi, saiz dia besar. Kalau kita nak masuk yang ruang-ruang sempit ke kecil je, jadi dia macam tak boleh masuk lah, tak boleh nak bersih. Dia kena ruang dia besar, baru boleh masuk benda ni. Tapi seterusnya saya tanya pasal
Apa dia punya peluang? Peluang dia dia boleh dikomersialkan di pasaran. Seperti yang kita tahu banyak robot yang dicipta. Jadi ia dengan adanya 3 aspek keselamatan yang tadi cakap, dia boleh disesuaikan dengan pasaran kita. Lagi pula dia punya ciri-ciri tu unik kan? So betul. tadi ia memang peluang untuk Dikembangkan di pasaran. Yang boleh lagi pula semestinya budak-budak akan tertarik kan? sebab dia ada mata ni. Itu sebenarnya mata tak apa? Tahu tak mata itu apa? Mata ni untuk apa? Dia macam sensor. Betul, sensor. Jadi kalau dia gerak, seperti contoh kalau awak sebagai seorang pelajar nak guna dekat lantai ke apa kan, jadi awak tak perlu risaulah sekiranya produk ini terkena barang ke ataupun terkena Sebab dia boleh kesan benda tu. betul, dia boleh kesan sebelum kena tu dia dah kesan dah. Maksudnya dia boleh elak lah daripada jatuh ke rosak ke apa kan. Dia selamat lah untuk benda-benda tu. Betul. Okey, seterusnya daripada aspek yang terakhir iaitu ancaman. Apa ancaman produk ini rasa? Ancaman seperti yang kita tahu dekat pasaran tu dah banyak dah robot vacuum yang macam ni. Tapi pada pendapat saya dia berbeza sebab dia ada dia boleh tekan dengan switch je. Kalau kita tekan dengan switch je. Lepas tu dia boleh connect dengan bluetooth. Kalau kita macam malas, kita pun ambil phone, kita connect je dengan bluetooth, lepas tu dia gerak. Maksudnya kalau awak sebagai seorang pelajar kan penat, jadi nak connect dia just duduk hati je kan? Lepas tu tekan je dah gerak. Betul. Lepas tu yang ketiga dia boleh Daripada aspek remote. Remote. Daripada aspek remote kita, sebab dia ada kemudahan letak remote, jadi kita just buka ni, lepas tu Itu apa? Cuba terang. ni daripada aspek kelebihan dia. daripada aspek kemudahan, dia ada banyak kemudahan. Kita boleh simpan remote kalau kita macam takut dihilang ke, kita simpan je remote di dalam ni. Lepas tu dah boleh tekan dah. Lagi pula remote tu kecil kan, dia boleh hilang. Muat boleh letak dalam ni. Betul. Kalau kita tengok kat sini, nama dia pun dah ada unit open me. Jadi kita just buka benda ni, lepas tu ambil, kita dah boleh tekan. Kalau kita macam malas, kita tekan je remote ni, dia dah gerak dah. Lagi pula telefon ni kan dia ada bateri kan. Lepas tu nanti kalau telefon habis, kita guna je lah remote ni nak betul. gerakkan. Okey, itu saja. Terima kasih Fariha. Sama. Jadi kalau bagi awak lah kan, awak akan beli tak produk ni? Saya akan beli sebab dia akan memudahkan kerja-kerja seharian saya, nak kemas-kemas. Dia tak pula nak bersih guna skop ke apa kan? Tu nak duduk lagi, nak tu lagi. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Okey, apa nama? Halimah. Wana. Irwana. Okey, nak minta bagi feedback untuk saya punya produk boleh? Boleh. Okey, ini produk saya. Tahu tak apa nama dia? Tak tahu. Okey, ini robot vacuum cleaner. Oh, vacuum. Ha. Untuk penyedap habuk Betul. So dah tiba nak sedut habuk-habuk semua ni kan. Jadi saya nak minta lah feedback awak daripada segi keselamatan, keselesaan dan juga SWOT. Jadi first kan, apa impression awak? Kalau saya mula saya tengok produk awak ni, saya nampak macam sangat menarik lah mereka bentuknya. Macam kalau nampak ni awal-awal ni saya nampak macam mata, tapi dia sensor kan. Betul. Sensor untuk mengesan habuk apa semua lah. Daripada jatuh ke apa kan. Faham? Kemudian saya tengok kat sini bentuk dia sangat cantik, tapi satu kekurangan adalah sebabkan awak menggunakan kotak. Jadi apabila ada macam basah-basah ke dekat atas lantai, jadi Risiko lah. Ya, dia macam akan merosakkan. Jadi boleh digantikan dengan jenis material yang lain, sama ada cardboard ataupun kita gantikan dengan plastik. Dan besi tu tak adalah sebab macam berat sangat kan. Jadi seterusnya saya tengok mungkin boleh kalau awak nak pakai kotak, tapi awak boleh letakkan macam pengelap di depannya. Jadi sambil berjalan, bukan sahaja dia macam sedut habuk, tapi dia boleh lap air dekat lantai. Tapi itu cadangan saja. Tapi saya tengok awak ni ada macam boleh pakai kontrol. Tak barang. Jadi bagi saya kalau awak dah pakai kontrol ni, maksudnya sangat mudah lah kita daripada tengah duduk dekat atas kerusi, kita boleh kontrol dia pergi ke mana tempat yang kita nak. Lagi pula, saya punya produk ni ada 3 in 1. Satu Swiss, yang kedua dia boleh connect dengan telefon, yang ketiga dengan remote. Jadi maksudnya kita daripada kita dekat pejabat, kita pun boleh buat lah adjust dekat kan. Bilik lah kan. Kita boleh buka handphone. Tapi kalau dari rumah, guna telefon boleh juga. Okay. Kalau bagi aspek keselamatan pula, nampak dari luar macam tak ada macam berbahaya lah kan. Tajam ke apa Sebab kan dia. sini Sebab barang-barang
barang-barang elektrik pula. Barang-barang elektrik juga disimpan di dalam ni keadaan yang macam tak bahaya lah kan. Jadi kalau ada budak ke apa kan, tak risaulah kan kat rumah kan. Betul-betul. Salah boleh digunakan dalam aspek jual. Mungkin saya rasa boleh jualkan dengan harga mahal sebab ini bukan sahaja manual tapi dia boleh jadi auto. Betul. Betul. Jadi saya rasa kalau harga yang agak mahal itu sesuai lah. Tapi kalau nak jual dengan harga murah boleh tapi mungkin tak dapat dah keuntungan yang besar. Keuntungan untuk kita lah sebab kita dah berpenat lelah buat projek kan. Betul sangat. Okay, jadi dari aspek bergerak saya tengok pakai tayar yang sesuai dan besar. Yang betul besar. Ya, jadi sangat sesuai lah sebab biasa kalau kat rumah ni dia kena pakai tayar besar bawa laju sikit. Kalau kecil dah nampak sikit. Nak mengangkat bahan-bahan elektrik yang ada dalam ni kan. Lagi pula dia punya bekas dalam tu besar. Untuk bekas vacuum. Nak buka ke? Dia punya bekas tu besar. So kalau nak biarkan satu rumah. Sampai sedut pun macam banyak kan. Betul kan. Jadi kalau contohnya nak tinggalkan rumah tu selama 2 hari 3 hari je, dia still boleh sedut. Jadi keseluruhannya kami sangat berpuas hati lah dengan projek yang awak hasil. Kalau bagi awak lah kan, awak akan beli tak produk ni? InsyaAllah saya akan beli jika dia punya material luar dia adalah plastik. Jadi antara kelemahannya sebab dia punya struktur kan. Yang kedua, saiz dia okey tak rasa? Saiz ni bagi saya okey je. Okey, tapi Untuk kalau rumah untuk rumah belajar. mungkin okey, tapi kalau untuk pelajar seperti kita yang tidak makan terlalu banyak ruang kan. Jadi saya rasa kalau saya sekecil pun sudah memadai lah. Okey, terima kasih Wana. Okey. Terima kasih Wana 5. Okay, hai, Assalamualaikum. Hai. Nama apa ya? Nama saya Alisa. Alisa. Dan saya Alia. Okay, Alia. Okay, dua-dua ni. Okay, Alisa dan juga Alia. Boleh tak kalau saya nak minta bagi feedback untuk produk saya ni? Boleh. Okay, ni produk saya. Tahu tak apa nama dia? Nama tak tahu. Okay, nama produk ni produk robot vacuum cleaner. Wow. Jadi produk ni boleh membantu kita sebagai seorang pengguna, sebagai seorang pelajar ataupun pengguna kat luar sana kan. Okay, jadi saya nak minta pendapat lah ataupun feedback. Apa first impression awak terhadap produk ni? Comel. Comel. Awak saya macam robot macam mainan budak. Mata dia kan, mata dia 3, cantik comel je. Dan sebenarnya first impression tak rasa ni robot apa sebenarnya kan? Kan apa? Macam Kalau tengok macam ni macam tak tahu apa benda sebab comel ingatkan robot mainan. Dia punya atas dia tak atas tu. Ya, macam ni. Okey. Saya nak tanya soalan satu lah. Soalan pertama. Okay, apa rasa dari segi aspek keselamatan? Produk ni menebati tak ciri-ciri tu? Bagi saya lah produk ni apa nama tadi vacuum cleaner kan? Vacuum cleaner. Bagi saya dari aspek keselamatan dia sangat terbaik lah sebab yang mana seperti yang kita boleh tengok tak ada bucu-bucu yang tajam. Maksudnya kalau kita nak angkat dia untuk dibawa ke mana-mana ke, maksudnya tak berbahaya lah. Maksudnya contohlah seperti macam ni kan, tak ada dah kata boleh luka ke apa, pembukaan yang kasar ke, tak. Sebab kalau kita tengok semuanya licin, tak ada yang bucu-bucu. Seterusnya ialah dari segi wiring dia juga. Bagi saya wiring dia pun selamat sebab dia ada semua kat dalam kan. Jadi tangan kita pun tak kena lah orang kata short circuit wayar atau apa. Betul kan. lah. Kita kalau guna dekat rumah kan, ada adik kan anak kecil tu, betul tak? Betul, macam kalau kita nak suruh anak kita angkat, adik tolong angkat ke, macam tak adalah kata kena elektrik ke apa. Macam tu lah. Bagi saya produk ni selamat lah untuk digunakan. Sesuai digunakan. Untuk budak kecil nak angkat ke orang besar sendiri pun lah. Okey, terima kasih Alia. Okey, yang seterusnya saya tanya daripada aspek keselesaan. Apa pendapat Alisa? Okay, jadi macam aspek keselesaan pula, saya rasa dia macam selesa lah untuk digunakan kat mana-mana pun, dekat dalam bilik boleh, kat ruang tamu pun boleh kan. Lagi-lagi kalau macam kita ni nak macam hadiahkan kat mak pun kan. Macam selesa lah untuk mak kita ni guna. Macam kalau nak suruh adik-adik kita guna pun macam dia orang umur yang kecil-kecil pun dia orang boleh guna benda ni sebab macam selesa, macam apa orang kata fleksibel. Fleksibel Sesuai digunakan di mana-mana. Lagi produk saya ni, saya bagi buat dalam 3 in 1 lah. Okay, first boleh tekan dengan switch saja. Okay, yang kedua boleh kena dengan bluetooth. Yang ketiga pula boleh kena dengan remote.
Cuba buka dalam tu. So ni tempat ruang terletak di mall lah. Okey. So macam ni. Oh, bukan dia open ni. Bukan kan? Yang ni. Oh, yang ni. Nampak tak di mall? Itu kelebihan dia. 3 in 1 lah. Ni pun tempat orang terletak. Mesti makanan ke apa kan? Atau letak di mall ke? Di mall kan jenis yang kecil. Mudah hilang kan? Betul. Sini lah kemudahan dia. 3 in 1 lah. Itulah fleksibel lah. Maksudnya boleh guna dengan pelbagai cara. Betul. Suka-suka. Okay, maksudnya kita kan sebagai apa? Biasa kan mak-mak kan suka letak something. Kan? Betul. Jadi menggunalah untuk letak benda ni. Okay, seterusnya boleh teruskan lagi ke? Boleh. Okay, rasa apa kelebihan produk ni? Kelebihan dia macam mudahkan kerja seharian lah. Maksudnya kita tak payahlah nak kemas rumah. Kita gerakkan benda ni je dah boleh gerakkan dah. Bagi saya pula, produk ni dapat menjimatkan masa kita. Betul. Contohnya, dia kan bergerak sendiri kan. Kita boleh buat kerja lain. Tak adalah kata kita ni menyapu, guna penyapu yang biasa tu. Kita kerja menyapu je lah. Jimatlah masa tenaga kan? Betul. Jimat masa, tenaga, macam tu lah. Okay, daripada segi aspek kelemahan, awak rasa ada tak? Saiz dia okey ke saiz dia? Kelemahan. Kelemahan dia ni kot. Dari segi bahan. Bahan dia. Sebab kalau Sebab takut macam budak terkena air ke apa kan. betul boleh rosak lah kan? Macam contohnya dia lalu tempat yang ada air ke, takut dia lembik kan. InsyaAllah nanti next time ada perbahan lagi. Okay, terima kasih Alia, Lisa.